Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Happy lunchtime. Okay, so apa topik yang kita nak discuss hari ni adalah berkaitan dengan PCOS, PCOS. Sorry kalau salah sebutan tu. Kalau bahasa penuhnya Polycystic Ovary Syndrome. Okay, maknanya ada banyak cyst dekat ovari ibu tu. Okay. So, since hari bila? Jumaat lepas. Okay, since hari Jumaat lepas, ada mamis yang tanya coach, okay, berkenaan penyakit PCOS ni. So, adakah ibu masih lagi boleh menyusu penuh baby dia? Ada concern tentang penghasilan susu ibu. Adakah menjejaskan penghasilan susu? Okay, adakah dia mampu fully breastfeed ataupun dapat menyusukan sikit-sikit saja. Okay, jadi coach nak survey dulu, adakah mamis yang join sesi live tengah hari ni ada mengalami masalah yang sama PCOS, ataupun you pernah terbaca atau ada family, kenalan ataupun kawan-kawan, rakan sekerja yang alami penyakit ni. So since coach bagi tahu dekat mamis, sebab coach tak berapa sangat concern tentang ibu-ibu yang ada masalah kesihatan, sebab Sam ni lebih memfokuskan kepada ibu yang sihat. Okey, pada ibu yang sihat. Jadi since ada juga mamis yang ada masalah kesihatan dah mula nak belajar juga tentang ilmu Sam ni, jadi coach kena start study lah. Okay, coach dah kena start study berkaitan penyakit yang ibu alami. Jadi coach ingatkan, coach nak live dekat dalam group MMO sajalah, sebab mamis tanya ni masa coach buat group coaching dalam group MMO. Okay, jadi since coach rasa isu ni ramai juga mamis kat luar sana yang alami situasi yang sama. That's why coach rasa terpanggil untuk share secara terbuka dekat IG dan FB page. Okay, so siapa pernah dengar tentang PCOS ni, tentang PCOS ni, Polycystic Ovary Syndrome? Sebab coach pun tak berapa familiar, sebab sepanjang coaching mamis, coach jarang dipertemukan dengan ibu-ibu yang ada masalah kesihatan. Kebanyakannya mamis yang sihat walafiat. Kalau kurang sihat pun penyakit-penyakit yang normal lah, setakat demam, batuk, sesama kan. Dia tak ada special, kita kata special case sangat. Jadi ini adalah salah satu yang kita kata special juga. Sebab apa? Sebab PCOS ni dia akan menyebabkan hormon dalam body ibu ni tak balance. Okay, itu satu. And then yang kedua, okay, PCOS ni adalah berpunca daripada telur, okay, ovari, okay, yang tak dapat menetas dengan baik. So dia macam telur yang tak matang lah. Jadi berlaku cyst dekat bahagian ovari ibu. Okay, jadi bila kita kata ovum tu tak menetas, so kesannya dia menjejaskan kadar hormon progesteron dan estrogen. Okey, sedangkan hormon apa yang sangat berkait dengan penyusuan susu ibu semasa tempoh tersebut adalah berkaitan hormon progesteron, yang mana hormon progesteron berfungsi untuk menghasilkan, membentuk struktur kita kata kelenjar susu, kilang-kilang susu tu. Clear tak? Apa kesan PCOS ni kepada penghasilan susu? Maksudnya hormon yang terjejas adalah hormon progesteron. Semasa sepatutnya hormon progesteron ni, kalau dia memang kita kata telur ovum tu dia dapat menetas dengan baik, macam normal, tak ada masalah kan. Maknanya semasa sepanjang kehamilan tu, proses untuk membentuk payudara ibu dalam persediaan menghasilkan, kita kata persediaan membina struktur kilang susu tu, dia jadi bagus lah. Okay, kalau ibu yang ada alami masalah PCOS ni, dia punya struktur kilang susu dia tu ada sedikit terjejas. So far setakat ni alhamdulillah coach ada terima feedback, walaupun mamis tu mengalami masalah PCOS, dia tetap dapat menyusukan anak dia lebih daripada setahun. Okay, cuma in terms of penghasilan susu tu dia tak terlebih-lebih sangat lah berbanding ibu normal. Maknanya cukup untuk supply susu pada anak ikut keperluan baby. So far clear tak? Okay, jadi mamis PCOS ni dia ada kerisauan, adakah dia mampu menyusukan anak? Okay, jadi you all nak kena faham, okay, hormon progesteron tu dia hanya berfungsi untuk membina struktur payudara dalam membentuk kelenjar susu.
kilang susu lah bahasa mudahnya kita panggil ni bahasa coach. Kilang susu coach panggil. Okey, dia kelenjar mamari yang yang menyediakan tempat untuk menghasilkan susu. Clear tak? Coach tak suka pakai bahasa saintifik. Coach nak sebut apa? Coach pening. Apatah lagi all yang tak biasa dengar lagi pening kan. Okay, so you all bayangkan dia nak membentuk kilang susu kita. Alright? And then kat dalam kilang susu tu pula dia ada alveoli. Okay, dia ada alveoli. Alveoli itulah yang akan bekerja untuk menghasilkan susu. Untuk memastikan alveoli pula berfungsi dengan baik, aktiflah kita kata. Okay, barulah hormon susu ibu memainkan peranan. So, hormon apa yang memainkan peranan untuk menghasilkan susu? Siapa yang dah study pasal penyusuan masih tahu. So, hormon apa yang menghasilkan susu? Okay, so ada yang dah jawab ya, prolaktin. Jadi, hormon prolaktin ni lah. Kalau dalam bahasa SEM ni kita panggil pekerja kilang. Okay, kita panggil pekerja kilang. Pekerja kilang pula akan mengerjakan alveoli tu. Dia yang akan kita kata mengaktifkan alveoli tu untuk mula memproses susu. Okay, so far clear? Okay, so far clear apa kesan PCOS, kerisauan mami yang mengalami PCOS kepada penghasilan susu. Okay, sebab kerisauannya adalah kadar hormon progesteron dia akan jadi lebih rendah. Jadi untuk membentuk struktur kilang susu tu, dia risau ada akan terjejas dekat situ. That's why bila dia menyusukan anak akan ada potensi untuk menghasilkan susu yang kurang. Jelas ya? Apa kerisauan mami PCOS ni so far? Ini kita kata secara kesan dari sudut sains lah. Okay, dari sudut sains. Okay. Tapi dari sudut kita kata manusia ni, okay, ni coach guna sudut spiritual connection. Okay, ni kita guna sudut spiritual connection. Okay, ada setengah penyakit ni yang mana doktor akan kata tempoh penyakit ni dia akan sekian. Itu adalah berdasarkan apa yang mereka kaji, apa yang mereka tahu. Tapi you all nak kena faham yang manusia ni dia ada satu kita kata kuasa. Okay, tapi semua Allah yang berkehendak lah. Bukan nak kata kita ni power sampai mengatasi Tuhan pula. Semua Allah yang berkehendak. Tapi you kena faham, manusia ni ada satu kuasa yang mana kalau you betul-betul trust, kalau you betul-betul percaya yang you mampu, okay, kalau you betul-betul percaya yang you mampu, okay, tanpa you sedar, tindakan you akan menjurus ke arah you tetap mampu lakukan. Tu maksud dia. That's why untuk mami-mamis yang mengalami PCOS, you all kena sentiasa jaga mindset. You sentiasa kena percaya yang you juga mampu menyusukan anak. Okay, you tetap macam ibu normal lain yang still juga mampu menyusukan anak. Sebab apa? Sebab bila you mampu mengandung, bila you mampu hamil, for sure, hormon progesteron dan estrogen tu cukup untuk menampung kekuatan rahim, cukup untuk membentuk, kita kata, macam mana dia punya bahasa sains je. Maksudnya cukup untuk dia melindungi baby. Faham tak? That's why bila baby dalam kandungan terlindung, terjaga dengan baik, kau sangat percaya, hormon progesteron yang terhasil saat itu juga mampu membina struktur payudara yang dapat supply susu yang cukup untuk baby itu. Clear tak? Okay, kalau baby tu dapat membesar dengan baik, walaupun you mengalami PCOS, baby still dapat membesar dengan baik, dapat keluar dengan selamat, bermaksud breast you juga sebenarnya mampu untuk supply susu yang cukup pada bayi tersebut. Okay, so far jelas poin satu ni. Clear, you kena ada that kind of mindset. You jangan fikir, aku ada masalah macam ni, that's why lah. That's why bila mula-mula pump susu sikit. Hello, sebenarnya semua ibu yang melahirkan bukannya terus je keluar baby tu terus melimpah ruah tau. Kami yang normal ni pun still juga bila pump tak berapa nak keluar. Dia memang bermula dengan sampel kita kata. Okay, dia bermula dengan sampel. Dia akan keluar takat air jernih. Dia akan keluar takat air jernih yang likat tu. Dia bukan terus keluar putih yang susu matang tu, tak. Okay, dia akan keluar dulu susu yang berlikat tu. Okay, and then dia mula keluar yang kekuningan yang penuh dengan kolostrum yang sangat tinggi antibody, yang itu yang baby perlu dapatkan pada peringkat awal kelahiran untuk lindung diri dia. Jelas ya? And then selepas 1 minggu ke 2 minggu baru slowly susu tu akan makin keputihan. Rupa dia, warna dia, color dia akan menjadi semakin nampak keputihan. Awal-awal tu dia akan start dengan jernih likat sahaja. So sama saja. Okay, cuma perbezaannya ibu normal ni mungkin dia punya tahap kadar hormon tu akan boost mendadak. Selepas baby lahir tu dia akan boost mendadak.
That's why bila dia support dengan perahan sekali sambil dia baby, so dia boleh dapat contoh, let's say lah dia perah tu dah boleh terus dapat 10 ounce. Okay. Sedangkan ibu PCOS ni mungkin dia dapat takat 6 ounce. Still juga boleh. Sebenarnya still juga boleh. Supply susu yang cukup ikut keperluan baby. Okay, jadi apa yang ibu PCOS perlu faham, okay, once hormon progesteron dia dah settlekan persediaan kilang susu tu, okay, apa yang you kena sungguh-sungguh buat selepas kelahiran adalah memfokuskan tentang hormon yang menghasilkan susu. So point kedua, fokus hormon yang menghasilkan susu. Okay, sebab dia dah settle. Once baby dah keluar je, dah settle dah bahagian nak bina struktur persediaan bina kilang susu untuk baby menyusu. Jelas Jelas ya? Okay, so once baby keluar, you hanya perlu fokus betul-betul pada hormon yang menghasilkan susu. Dan yang kedua, hormon yang melancarkan aliran susu. So yang menghasilkan susu tadi kita panggil sebagai prolaktin, yang melancarkan aliran susu itu dipanggil sebagai oksitosin. Alright? And then penghasilan susu kita ni pula tak bergantung pada saiz ya. Sebab saiz breast kita bergantung kepada lemak. Lemak yang ada dekat breast kita tu yang menentukan saiz. Penghasilan susu tak bergantung pada saiz breast, tapi penghasilan susu bergantung kepada hormon yang menghasilkan susu tu. Kalau hormon tu banyak sekali dirembeskan dengan banyak, dia mampu merangsang lebih banyak kilang-kilang susu. Jelas tak? Kelenjar memari tu. Kalau you tak tahu cara nak merembeskan hormon prolaktin tu dengan banyak dalam satu masa, itu yang breast besar pun, besar gedabak orang kata pun, saya juga perannya cenonit aja. Ada orang yang tak nampak dah, saiz dada dia tak nampak, tapi sekali perah, meriah, kalah kan. Macam tu. Faham ya? So once baby dah keluar, baby dah bersalin, baby dah lahir, okay, baby dah lahir, you hanya perlu fokus untuk meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin. So berita gembiranya untuk Mami PCOS, sebenarnya you sangat ada harapan yang cerah untuk menyusukan anak sampai 2 tahun juga. Okay, that's why coach nak berborak dengan Mami PCOS. Siapa yang ada? Siapa kat sini? Angkat tangan sikit, ada tak? Kata coach boleh conversation, boleh communicate dengan you. Coach boleh communicate dengan you untuk study situasi you. Sebab coach hanya baca feedback sahaja. Coach tak pernah lagi berborak. Okay, ada seorang ni dekat IG komen saya, PCOS and Ezrina. Boleh tak coach nak invite? You pakai tudung tak Ezrina? Seronok juga kalau dapat borak kan? Dekat IG boleh invite. Dekat FB. Dekat FB boleh invite ke? Tak sure. Sebab kalau borak, you comment tak sampai nanti point dia kan. Kalau add ni maknanya add viewers to be in your broadcast. Maknanya boleh invite juga ke? Cari tudung ya, silakan. Dekat IG ada nak borak dengan coach. Okay, sementara Mami Ezrina nak on tudung dia. Okay, coach share dekat satu feedback Mamis ni. Coach cuba search lah dekat dalam group Asia Maharam Breastfeeding Center sendiri. Mamis yang follow Sam tu sendiri. Ada seorang ni share. Okay, mari coach bacakan. Coach cuba pusing tengok, you all boleh baca sekali tak? Kalau kecil sangat coach bacakan saja. Nampak tak? Kecil sangat, pening kan? Okay, daripada support group Asia Maharam Breastfeeding Center. Okay, so kecil sangat cuma coach scroll lah dia punya gambar dia. Coach scroll gambar dia, nampak tak? Mula-mula dia pump. Alamak, IG tak nampak kejap. Okay, coach cuba pusing dulu yang ni. Okay, nampak tak? Mula-mula susu dia share kan? Sikit kan? Tengok gambar yang satu lagi tu. Penuh botol dah. Okay, dia ni Mami PCOS susu dia mula-mula macam ni, and then makin lama makin bertambah. Okay, so coach pusing balik ke IG, tak balance coach punya stand kalau tak letak phone. Okay, so kalau untuk yang dekat FB, so coach bacakan sharing Mamis ni. Okay, nak dengar tak? Kalau nak dengar, komen teruskan. Okay, komen teruskan. Okay, coach bacakan dulu sharing Mamis ni, dan baru coach kita bercakap dengan Ezrina secara live. Okay,
So, coach bacakan Ini adalah picture tandem dengan baby hari ke-7 dalam pantai. Time ni perasaan, ya Allah, aku tak ada susu ke? Jadi coach sangat percaya bukan saja ibu PCOS ni. Semua mamis kan, bila first pam aja tu tak keluar, mesti ada perasaan yang sama. Setuju tak? And then, susu aku nak kering ke? Mesti anak aku tak cukup susu. Tunjuk kat umi saya. Dia cakap sikit tu, kena tambah formula. Sebab tu baby Asyik menangis. Baby Asyik meragam malam-malam sebab tak kenyang susu. Kadang-kadang sambil direct feed sambil menitik air mata. Sebab tak nak campur ni dengan susu formula. Kuatkan semangat, cakap dalam hati, susu aku banyak. Nampak tak? Dengar betul-betul. Ambil point 1 mindset tu tadi Dia kata kuatkan semangat, cakap dalam hati, susu aku banyak. Cakap kat baby, doakan susu mama banyak tau supaya awak kenyang. Nampak tak kuasa doa, kuasa kepercayaan, belief system you. So you kena support dengan benda-benda tu sekali. Okay, bukan mami PCOS saja you sayang. Ni mami-mami normal pun kena ada jiwa yang sama. Okay. And then, lepas follow page Asia Maharam, Alhamdulillah baca semua post-post mami semakin faham yang susu dihasilkan ikut demand baby. So that's why, walaupun you mami yang, you adalah ibu yang ada masalah PCOS, tapi kalau you faham tadi coach kata, masalah tu hanya sewaktu nak membina struktur payudara dan persediaan penyusuan susu ibu. Once baby dah keluar saja, you hanya perlu fokus untuk tingkatkan hormon yang menghasilkan susu, iaitu prolaktin dan oksitosin. You fokus tu je. Macam mana aku nak boostkan kedua-dua hormon ni? Then you akan tengok susu you still boleh naik walaupun you mengalami PCOS. Jelas And then, lepas upgrade ke mentor-mentee akibat dipujuk. Ni salah seorang S-Family team Amal lah. Family SMTS, Mubakis, Intan Syafiqah dan Hadam ke 8 video. Makin faham macam mana hormon oksitosin dan prolaktin bekerja untuk banyakkan susu ibu. Nampak? Nampak? Betul tak coach kata? Dia fokus betul-betul untuk tingkatkan hormon susu ibu. Okay, jadi itu yang you all nak kena buat. Dan betapa pentingnya buat OT. OT ni sebab coach panggil hormon prolaktin tu pekerja kilang. Jadi kita guna bahasa-bahasa kilang lah. So, maksud OT ni memang term overtime. Okay, memang term overtime coach guna. Apa maksud overtime kalau dekat kilang? Siapa boleh komen? Apa maksud overtime? Cuba komen dulu. Okay, apa maksud OT? Okay, in bracket supaya pekerja tak lari. Ini maksudnya bukan pekerja tak lari, supaya pekerja ada kerja. You kena faham, hormon susu ibu ni dia bukan macam manusia. Manusia ni kalau tak ada kerja, seronoknya dapat relax-relax, santai-santai. Biasanya dapat tidur kejap, contoh kan. Kau percaya tak semua macam tu. So ada jenis yang memang kalau tak ada kerja, dia tak tidur diam. Dia nak cari kerja juga. Okay, tapi you kena faham, hormon ni sekali dirembeskan mesti digunakan. So you all komen lagi, hormon yang dirembeskan mesti digunakan. That's why kenapa you kena belajar tentang overtime ni. Nak belajar term overtime, okay? Tu semua you kena belajar dalam mentor-mentee. Okay, so dan iklan. Guna term iklan. OT untuk kerja lebih masa supaya kita nak hantar signal dekat hormon tu. Awak jangan resign, awak jangan drop. Saya masih perlukan awak. Kerjakan lagi. Kerja terus. Macam tu maksud dia. Clear? OT iklan pula. Tujuannya untuk besarkan kapasiti breast dan hire pekerja baru. Memang term iklan jawatan kosong. Memang namanya term iklan jawatan kosong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hormon prolaktin yang baru. Bila hormon prolaktin kita makin meningkat, barulah susu kita makin meriah. Dia bukan tentang makan itu, makan ini, kau makan ada terus. Tidak sayang, minta maaf. Siapa yang masih lagi ada mindset yang makan milk booster terus boost susu. You pergilah terpengaruh dengan iklan-iklan milk booster tu. Dia kata makan terus meriah. Kirim salam komen kat bawah. Okay, you kena make sure dulu hormon prolaktin you meningkat dulu. Barulah milk booster tu boleh beri kesan. Jelas ya? Okay, ada kita sambung. Maybe setengah ibu tak perlu berusaha keras kerana dah dikurniakan susu yang melimpah ruah. Tapi bagi saya yang ada masalah hormon PCOS, memang kena usaha lebih untuk banyakkan susu buat ananda tercinta. Okay, so apa cabaran yang mami PCOS alami? So, akan ada mulut-mulut bawang cakap, suri rumah kan, kenapa nak kena struggle pam-pam? So, please take note. Nampak tak? Walaupun suri rumah, still kena pam. Ambil poin-poin ni you all. Okay, kalau you rasa susah sangat nak belajar dalam Sri Academy betul-betul, ambil at least poin-poin ni, you try apply sendiri. Okay, so, nampak? Dia pam dekat rumah walaupun dia suri rumah.
Debbie kan 24 hours dengan awak, buang masa je pam-pam ni. Itulah hakikat mereka yang tak faham akan sistem coach yang sangat-sangat bagus ni. Hanya mereka yang dah upgrade, mentor-mentee saja faham perasaannya bila dah faham sistem. Dan once susu drop, tahu macam mana nak naikkan balik susu. Itu yang bestnya bila you belajar tentang mentor-mentee online. Singkatan dia MMO. Kan coach dah sebut MMO. Namanya mentor-mentee online. Okay, dekat dalam tu you akan belajar cara macam mana nak besarkan kapasiti kilang yang dok buat iklan tingkatkan hormon bagai tu. Nak cerita cara nak tingkatkan hormon tu, dia tak boleh cerita secara live macam ni, nanti you tak faham. Dia ada proses by proses yang you nak kena study dekat dalam video. Nanti baru you nampak flow dia. Jelas Jadi berita gembira. Berita gembira. Nak dengar tak berita gembira? Komen ramai-ramai. Nak dengar, lepas tu bagi emoticon banyak-banyak. Tak banyak kau tak nak lah bagi berita gembira ni. Kan gitu. So kau sambung lagi. Alhamdulillah, syukur sangat. Sekarang tandem pun dengar tandem tau. Tandem pun dah boleh dapat 5 ke 6 ounce. Sebelah BBDF, sebelah lagi dia pump Mami Picos. Satu side boleh dapat 5 ke 6 ounce. You ounce. Siapa yang you rasa macam saya Mami Picos, betul ke saya tak mampu nak susukan anak? Sebab saya ada masalah. Kata nanti jejaskan susu saya. Kilang susu saya tak banyak yang aktif. Tapi Mami saya dah buktikan. Kan? Mami saya dah buktikan. Tandem you ounce. 5 ke 6 ounce. Masya Allah, tabarakallah. Kan kalau kita kata kalau dua-dua side depan tu, astaghfirullahalazim ke? Nak sebut macam mana ni? Nak sujud syukur ke? Nak buat kenduri 7 hari 7 malam ke? Makan hadiahkan coach pulut kuning. Macam mana? Kan? Kalau dua-dua side boleh dapat 10 ounce. Kan? Dan bila balik kampung, Umi tengok botol penuh lepas pam. Umi saya pun terkejut dan cakap, dah banyak susu Kak Nga. Dia pun excited. Rasanya kalau saya tak kuat dan terikut-ikut orang tua kita yang kesiankan baby takut lapar, dah lama campur formula. Dan kemungkinan susu kita akan betul-betul drop dan terus kering sebab demand baby makin kurang. Okay, apa maksud demand baby dekat sini? You all please demand baby yang Mami ni maksudkan adalah tentang berapa banyak yang baby perlukan. Bukan berapa kerap baby hisap. You kena faham sebab dia suri rumah, dia ada support dengan pump sekali. So, you kena jelas tentang demand baby Demand baby bukan tentang hisapan baby. Bukan tentang DF baby sayang. Demand baby adalah keperluan sebenar baby. Okay, berapa jumlah susu yang baby perlukan satu hari. So, you yang kena supply, you yang kena support dekat situ. Jadi, kalau you tak yakin direct feed kan, kita tak nampak amount susu kan. So, that's why, dalam sistem asam haram, kita sangat menggalakkan you pump supaya you nampak. You nampak berapa susu yang keluar tu. Okay, so benda tu yang boleh kurangkan stres kita, kurangkan sangkaan-sangkaan yang tak apa-apa dalam diri kita tu. Jelas ya? And then, saya suka berkongsi pengalaman dengan Mami semua. Jangan sesekali give up susu sikit. Sebab dengan sistem coach semuanya boleh. Slowly but surely. Dengar betul-betul. Komen ramai-ramai. Slowly. Dia slow. Dia naik sikit-sikit tau. But surely. Pasti naik. Siapa yang committed. Thank you sama coach for the best system ever. So, dia tunjuklah gambar dia tadi. Ni mula-mula. And then yang ini, tandem ni. Penuh botol sebelah. Okay, ni baby dia. Comel. Yang IG nak tengok juga kalau tak balance lah sayang. Okay, so habis dekat sharing Mami. Okay, habis dekat sharing Mami. Okay, so kita pusing balik. Coach tengah mencari. Nak pusing tu kat mana ni? Kat sini. Okay, so macam mana Mami Picos? Rasa lebih tenang? Boleh pula Azra kata lain tak okay. Kan? Boleh pula kata lain tak okey. Tak ada nama. Tak ada rezeki nak cakap dengan NS Rina. Yang ada cuma Cahaya Panduan dengan Nur Farhana Ghaffar saja. Okey, so apa berita gembira yang coach nak sampaikan? Coach tak tahu cara Allah aturkan hidup Cara Allah aturkan hidup macam mana. Tapi coach sentiasa doa minta ke Allah, ya Allah aturkan perjalanan perkembangan sistem asam haram. Saya tak tahu cara dia macam mana. Saya hanya serah sepenuhnya padamu ya Allah. That's why hari ini Allah gerakkan hati coach nak bercerita tentang Mami Picos. Okay, ini semua gerakan Allah. Sebab coach tak plan. Setiap kali coach nak live, coach tak pernah plan nak live topik apa. Sehari sebelum coach akan doa minta ke Allah, ya Allah gerakkan hati saya nak live apa esok. Okay, nanti Allah gerakkan hati coach. Asal coach cerita pasal ni, coach cerita pasal ni. Macam tiba-tiba ada Mami tanya soalan. Okey lah, coach nak discuss pasal soalan ni lah. Itu semua gerakan Allah. Jadi kalau you all dah ada yang join MMO, so you all boleh sampaikan pada kenalan, pada siapa-siapa yang you all kenal lah.
Sebab Mami PCOS pun dah berjaya buktikan once dia belajar ilmu mentor-mentee online tu, dekat dalam tu ada video rakaman seminar sistem Asia Maharam, tapi kita dah pecahkan by topik. So tak ada lagi sangat you nak tengok satu hari sampai ke sudah, tak ada kerja lain kau nak buat kan. You tengok topik by topik. Dia spend time masa satu topik tu dia dalam 40 minit ke sejam macam tu. Jadi sambil-sambil you makan ke, sambil-sambil you dah anak dah settle anak ke, santai-santai petang daripada tengok drama yang tak apa-apa kan. Baik you mainkan video tu dekat TV. Dengan anak-anak you sekali belajar. So memang dia jatuh gila-gila. So since mentor-mentee online ni disertakan dengan buku kerja sekali, workbook. Jadi you all ambil sekali combo dengan workbook. Nanti masa tengok video, you all catat. Kau ada tak workbook tu kat sini? Tak, ya? Okay. Okay, ada. Tapi ini yang design lama. Design baru dia cantik sikit. Okay, workbook. So, masa you tengok video tu, you catat dekat dalam workbook. Kat dalam workbook ni. Sebab kat dalam workbook ni, dia dah ada sebiji slide macam dalam video. Tapi semasa coach bercakap dalam video, you kena penuhkan. You kena penuhkan. Ini kosong tau. Tapi dekat dalam video, coach akan explain. Pekerja prolaktin ni, apa yang you nak kena concern pasal hormon prolaktin. Oksitosin ni, apa yang you all nak kena concern. Ni semua ruang kosong yang you kena penuhkan. Jadi, sesiapa yang pernah dapatkan e-book, tapi you tak pernah study video mentor-mentee, you akan rasa nak campak je dekat tong sampah. Sebab you akan rasa tak ada kualiti. Kenapa? Sebab kat dalam ni hanyalah banyak ruang-ruang kosong. Dia hanyalah poin-poin je. Dia hanya poin-poin penting je sayang. Okay? Dia hanya poin-poin penting. Dia hanya poin-poin penting saja. Ini kosong tau. Tapi dekat dalam video, you kena isi. You kena isi. You kena isi. Faham ke? Faham sangat. That's why once you upgrade mentor-mentee online tu nanti, ambil sekali dengan combo workbook supaya you dengar terus isi, penuhkan ruang-ruang kosong tu nanti, dan baru you terus dapat kefahaman. Ilmu baru, you takkan dapat sekadar dengar. Setuju ke? Setuju sangat. Okay, that's why coach sediakan buku kerja yang banyak ruang untuk you isi poin-poin yang lebih detail supaya you cepat tangkap. Supaya you cepat tangkap apa yang kau cuba sampaikan. Okay, bila kita sekadar dengar ni, otaknya melayang je tak? Tapi kalau kita dengar sampai kita tulis, itu yang akan buat otak kita fokus. So, bila otak kita fokus, baru kita senang faham. Kita senang tangkap dan senang faham. Jelas ya? Setiap minggu, hari Isnin dan Jumaat, coach akan buat group coaching live kat dalam MMO tu untuk menjawab segala persoalan you. Untuk review jadual PAM yang you all tak yakin sangat you susun tu, Math Coach tolong semakkan betul tak betul. Jadi setiap kali you down, you join saja group coaching, habis tu you akan rasa semangat balik lah. Sebab you nampak jalan yang makin jelas. Okay? So, inilah yang coach boleh usahakan untuk support you all, especially dekat dalam musim COVID ni kan, musim pandemik ni yang mana baby sangat-sangat perlukan susu ibu. Jadi coach sentiasa memikirkan apa yang Sam boleh bantu support you all dekat luar sana. So coach nak tengok nanti lebih ramai mamis because berjaya menyusukan anak walaupun you ada masalah tu. Okay, kalau Mami PCOS tadi berjaya buktikan dengan kekuatan mindset dia, dengan kekuatan mental dia daripada terpengaruh dengan kata-kata negatif orang sekeliling, dia mampu tandem dengan anak dia dan boleh hasilkan tingkatkan susu sampai 5 ke 6 ounce satu side. So, Mami yang bukan PCOS, you rasa macam mana yang normal ni? You rasa harapannya lebih cerah ke? Terlalu cerah ke macam mana sekarang ni? Okay, jadi part coach hanya boleh sampaikan ilmu yang bermanfaat. You nak nikmati manfaatnya, you kena lalu sendiri. You kena amalkan sendiri ilmu tu. Boleh ya sayang ya? Hopefully sesi live hari ni dapat menghilangkan keresahan, kerisauan hati ibu-ibu yang mengalami PCOS ya. Sebab coach dah baca feedback mamis yang dah membuktikan dia tetap mampu meningkatkan susu walaupun mengalami PCOS itu. Okey sayang, boleh kita stop kat sini. InsyaAllah doa-doakan topik live next week pun sangat-sangat you all cari dan you all perlukan jawapan pasti. Lagi bagus kalau you boleh komen. Apa kerisauan, apa persoalan yang you all nak coach discuss secara live. Boleh? Okay, kalau boleh you all komen apa yang you all nak tanya. InsyaAllah coach akan select dan coach akan live untuk Rabu depan. Okay sayang, so itu saja.
Boleh ya? Kita stop kat sini ya sayang ya. Okay, so thank you so much pada tim Ama yang kenalkan diri untuk bantu mamis. Siapa-siapa mamis yang sangat-sangat perlukan sokongan, sangat-sangat perlukan guidance dengan sistem Aisyah Maharam, doa komen kat bawah. Bantu saya, bantu saya, bantu saya. So tim dapatlah reply komen untuk bagi link dan support you all. Okay, sebab tim Aisyah Maharam ni once all WhatsApp diorang akan fahamkan dulu situasi. Okay, bukan you perlu dapatkan semua bahan SEM sekaligus. Ada setengah situasi kita akan suggest dulu, contoh you better study e-book dulu. Sebab you punya jadual ni memang dah ke lautan dalam. Bila jadual dah ke lautan dalam, better you fokus e-book dulu. Okay? Sebab jadual asas dalam e-book tu, jadual asas makan dalam e-book tu yang sangat membantu untuk tingkatkan susu pada peringkat awal. Okay? Kalau misal kata jadual PAMYO ni dah cantik tapi saya rasa terkejar-kejar lah. Gitu ayat dia. Saya rasa struggle lagi lah. Kan? Bila saya pam anak saya macam tak puas menyusu lah. So yang itu then baru kita akan suggest you dapatkan dengan MMO sekali. Ada jenis yang saya memang tak sempat nak study seorang-seorang. Nak tunggu coach live dalam MMO tu pun saya sempat tengok rakaman je. Kadang saya kerja malam contoh. Saya perlukan ada tak satu platform yang saya boleh baca dekat WhatsApp. Dan baru kita akan suggest package PHD yang mana you all akan dapat percuma access WhatsApp group. Okay, you dapat access percuma sahaja WhatsApp group untuk discuss kat dalam tu macam mana lagi cara untuk naikkan susu. So far clear? Jadi you all just komen bantu saya. Nanti tim coach akan bantu support you all, tanya you all soalan sampai dapat bantu tunjukkan solusi yang terbaik supaya semua mamis yang WhatsApp team dapat jumpa solusinya. Okay sayang, so itu saja untuk hari ini. So take care everyone. Okay, coach stop kat sini ya. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat bekerja semula dan have a great day. Bye.